Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Syed Lamsah bin Syed Chair selaku pensyarah bagi kod kursus ECS 2163 Pendidikan Global dan Antarabangsa. Tujuan rakaman audio ini dihasilkan adalah bertujuan untuk membentangkan tentang sistem pendidikan di Korea Selatan. Saya Muzdalifah binti Abdul Manam dengan nombor matriks 4222004791 akan membentangkan tentang pendidikan di Korea Selatan. Baiklah, di Korea Selatan, pendidikan dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat penting dan sangat dititik beratkan. Sistem pendidikan di Korea Selatan sangat maju dari segi teknologi. Hal ini kerana Korea Selatan ini merupakan negara pertama yang menyediakan capaian internet jalur lebar gentian optik berkelajuan tinggi kepada setiap sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Menurut bernama, buku teks digital AI bakal diperkenalkan di sekolah rendah dan menengah awam di Korea Selatan bermula pada tahun 2025. Hal ini adalah sebagai respon terhadap peningkatan keperluan untuk pelbagai kandungan pembelajaran. Menurut Kementerian Pendidikan Korea Selatan, buku teks digital AI merupakan sebuah inovasi pendidikan digital oleh kerajaan bagi menawarkan kandungan pembelajaran yang pelbagai melalui perkembangan meta semesta dan teknologi AI interaktif. Baiklah, kita mulakan dengan sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea bukan sahaja memberikan pengetahuan asas, tetapi ianya juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan kemahiran dalam diri pelajar untuk pembangunan negara. Pendidikan di Korea Selatan juga menggalakkan munculnya kesedaran dalam kalangan pelajar sehingga membolehkan wujudnya perasaan bangga terhadap negara. Hal-hal seperti pendidikan formal, penyusunan dan hak cipta buku-buku teks serta kemudahan pendidikan adalah berada di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan. Pendidikan dibahagikan kepada 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah, 3 tahun sekolah tinggi dan 4 tahun universiti. Sistem pendidikan yang berlaku di Korea Selatan ini adalah sama dengan sistem pendidikan Amerika Syarikat. Hal tersebut kerana persamaan ideologi di antara kedua-dua negara ini. Pembaharuan dalam sistem pendidikan seperti penghapusan peperiksaan masuk sekolah menengah dan sekolah tinggi serta penambahan kuota pengambilan pelajar untuk masuk ke peringkat universiti. Saya teruskan dengan sistem pendidikan iaitu yang melibatkan pendidikan awal, di mana melibatkan yang pertama pendidikan Konfusianisme yang merupakan sebuah falsafah yang diasaskan oleh Kongfuzi yang menekankan moral dan etika manusia. Ajaran ini juga mementingkan pendidikan yang dikatakan akan menentukan kejayaan pada masa hadapan. Kerana melalui pendidikan yang baik, seseorang individu akan mampu untuk melaksanakan pembangunan kerajaan dan negara yang baik. Pendidikan formal di Korea ditanda dengan berdirinya DH iaitu Grade School semasa pemerintahan kerajaan Goguryeo pada tahun 372. Yang kedua adalah pendidikan moden yang berkaitan dengan sekolah-sekolah swasta dan institusi-institusi nasional mula muncul yang seterusnya membentuk asas pendidikan moden di Korea Selatan. Dan yang ketiga adalah pendidikan demokrasi. Selepas bebas daripada 35 tahun pendudukan Jepun, Korea Selatan mula membentuk sistem pendidikan demokrasi pada tahun 1945. Kerajaan menggunakan sistem 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah dan 3 tahun sekolah tinggi. Seterusnya saya masuk kepada pendidikan rendah di mana kanak-kanak di Korea Selatan mula memasuki alam persekolahan pada usia 6 tahun. Menurut Kerajaan Korea Selatan, usia 6 tahun ini adalah masa yang sangat sesuai untuk memasuki peringkat awal pendidikan di Korea.
Yang kedua pula adalah sistem pendidikan menengah yang dibahagikan kepada dua tahap, iaitu sekolah menengah dan sekolah tinggi. Sekolah menengah dan tinggi masing-masing mengambil masa 3 tahun. Sekolah menengah bermula pada usia 12 tahun hingga 15 tahun, manakala sekolah tinggi bermula pada usia 15 tahun hingga 18 tahun. Antara kursus yang diajarkan di peringkat sekolah tinggi adalah kegiatan kokurikulum, bahasa Korea, kajian sosial, etika dan moral, sejarah Korea, sejarah dunia, geografi, matematik, biologi, bahasa Inggeris dan pengurusan. Yang ketiga adalah pendidikan vokasional yang merupakan sebahagian daripada sekolah menengah mula digalakkan oleh kerajaan. Kerajaan memberikan penekanan terhadap penyertaan pendidikan vokasional dengan tujuan untuk menyokong program-program perindustrian yang semakin berkembang di Korea Selatan. Okey, yang keempat adalah peperiksaan masuk atau lebih dikenali sebagai entrance exam. Peperiksaan masuk ini sememangnya akan dialami oleh pelajar-pelajar Korea Selatan yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menengah. Peperiksaan masuk merupakan sesuatu yang amat mencabar bagi mereka, terutamanya bagi mereka yang ingin memasuki sekolah menengah yang lebih baik. Yang kelima adalah pendidikan tinggi iaitu high education. Tujuan pendidikan tinggi di Korea Selatan adalah untuk menanamkan pemahaman dalam diri mereka tentang manusia dan persekitarannya, keinginan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat serta azam untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Yang keenam adalah Hagwon yang merupakan bahasa Korea yang mempunyai erti institusi swasta. Hagwon ini merupakan sebuah institusi yang menjadi tempat para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran dan meningkatkan pencapaian mereka di sekolah. Hagwon merupakan sebuah pendidikan tambahan bagi pelajar-pelajar di Korea Selatan selepas selesai menghadiri sekolah formal. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada sistem pentadbiran pendidikan Korea Selatan. Okey, yang pertama adalah dari segi Kementerian Pendidikan. Di Korea, Kementerian Pendidikan memiliki tanggungjawab utama dalam mengatur sistem pendidikan. Mereka mengawal pendidikan dari tadika hingga pengajian tinggi. Yang seterusnya adalah sekolah rendah dan menengah. Mereka mempunyai sistem pendidikan yang sangat kompetitif. Pelajar di sana diarah untuk belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian perguruan tinggi. Sekolah rendah dan menengah di Korea diaturkan oleh undang-undang yang sangat ketat. Selain itu, seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, pelajar di sana perlu mengambil ujian perguruan tinggi dan ia sangat penting untuk pelajar di Korea kerana perguruan tinggi ini terbuka hanya kepada pelajar yang mendapat nilai yang tinggi. Akhir sekali, dalam pendidikan tinggi di Korea memiliki beberapa perguruan tinggi di dunia iaitu Universiti Nasional Seoul dan Universiti Yonsei. Pendidikan tinggi di sana juga diaturkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan memberikan pelbagai jenis program. Seterusnya kita beralih kepada kurikulum pendidikan di Korea. Kurikulum pendidikan di negara Korea terbahagi kepada 4 iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan juga Hagwon. Baiklah, saya mulakan dengan pendidikan rendah terlebih dahulu. Kanak-kanak akan mula memasuki pendidikan rendah pada umur 6 tahun. Semasa mereka berada di pendidikan rendah, mereka akan belajar sebanyak 9 subjek iaitu pendidikan moral, bahasa Korea, pengajian sosial, matematik, sains, pendidikan jasmani, muzik, seni halus dan seni praktikal. Bagi kanak-kanak yang sudah memasuki darjah 6, mereka akan mula belajar subjek bahasa Inggeris. Yang kedua adalah pendidikan menengah.
Pelajar akan mula memasuki sekolah menengah semasa berumur 12 hingga 14 tahun. Sekolah vokasional juga merupakan sebahagian daripada sekolah menengah di mana ianya bertujuan untuk membantu program perindustrian di Korea Selatan yang semakin meningkat. Kurikulum dalam pendidikan menengah adalah seperti berikut: bahasa Korea, kajian sosial, etika dan moral, sejarah Korea, sejarah dunia, geografi, matematik, biologi, bahasa Inggeris, pengurusan dan kegiatan kokurikulum. Yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Selepas tamat pendidikan menengah, pelajar akan menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi iaitu pendidikan tinggi. Pelajar mula memasuki zaman universiti dan pada peringkat ini juga beasiswa dan bantuan kewangan disediakan bagi pelajar yang terpilih. Terdapat 5 program yang ditawarkan oleh universiti-universiti di Korea Selatan iaitu program regular, program pertukaran pelajar, program semester pendek, program bahasa Inggeris dan sekolah bahasa Korea. Yang terakhir adalah Hagwon, iaitu institusi swasta yang merupakan sebuah pendidikan tambahan atau pusat tuition bagi pelajar selepas menghadiri sekolah formal. Ia menawarkan pengajaran tambahan akademik seperti kelas bahasa Korea, matematik dan sains. Dan ianya juga menawarkan pengajian tambahan bukan akademik seperti kelas taekwondo dan karate. Penilaian yang digunakan untuk pendidikan di Korea Selatan ialah College Scholastic Aptitude (CSAT). CAST bertujuan untuk menguji kemampuan pelajar untuk belajar di kolej dan universiti dengan soalan berdasarkan kurikulum sekolah tinggi Korea. Baiklah, kita beralih pula kepada fakta-fakta lain yang menarik tentang sistem pendidikan di Korea ini. Yang pertama adalah di Korea, guru sangat-sangat dihormati. Maksudnya di sini, status seorang guru di Korea Selatan sangat dihormati oleh masyarakat. Seorang guru akan mendapatkan kenaikan gaji, cuti dan allowance cuti yang lebih baik daripada kerja pejabat biasa. Yang kedua adalah pelajar di Korea Selatan meluangkan masa selama 16 jam setiap hari untuk belajar. Kelas mereka akan bermula pada jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Hal ini adalah supaya pelajar dapat melanjutkan pelajaran ke universiti pilihan mereka di mana terdapat persaingan yang sangat ketat. Kerana universiti terbaik di Korea Selatan mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Oleh hal yang demikian, pelajar di Korea Selatan ini sangat-sangat mementingkan pembelajaran supaya mereka dapat memasuki universiti impian mereka. Yang ketiga, pelajar di Korea Selatan akan bersekolah pada hari Sabtu. Lain dengan kita di Malaysia di mana kita akan bercuti sekolah pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Di Korea, hari rasmi persekolahan adalah hari Isnin sehingga hari Sabtu. Namun yang demikian, sejak tahun 2010, jadual persekolahan dilonggarkan di mana dalam sebulan, pelajar akan cuti 2 hari pada hari Sabtu. Maksudnya, dalam satu bulan tu terdapat 4 kali hari Sabtu dan pelajar akan cuti sekolah 2 daripada 4 hari Sabtu tersebut. Okey, yang keempat adalah hukuman secara fizikal masih berlaku. Ya, di kebanyakan negara terutama Malaysia, hukuman berbentuk fizikal ini telah menimbulkan kontroversi. Misalnya di Malaysia kita dapat lihat sekiranya guru menghukum, mendenda murid, ianya dikatakan sebagai mendera dan ibu bapa tidak dapat menerima hal tersebut sehingga guru tersebut disaman. Lain halnya dengan di Korea, hukuman berbentuk fizikal ni tidak dipedulikan oleh ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa di Korea menganggap hukuman tersebut sebagai cara untuk mendidik anak-anak mereka. Dan yang kelima adalah kitaran giliran pengetua dan guru adalah 5 tahun sekali. Maksudnya di Korea Selatan, guru tu tidak boleh memilih tempat untuk berkhidmat.
Mereka akan diberi peluang yang sama untuk bekerja di sekolah yang baik dan buruk. Hal ini supaya semua guru di Korea Selatan dapat mempunyai pengalaman mengajar di sekolah yang baik dan sekolah yang buruk. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada kelebihan dan kekurangan pendidikan di Korea berbanding Malaysia. Dalam pendidikan di Korea itu sendiri pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang meliputi komponen pendidikan berbanding sistem pendidikan di negara kita iaitu Malaysia. Yang pertama adalah tempoh masa pembelajaran. Seperti yang ada pada slide ini, di Korea masa pembelajarannya adalah 8 jam manakala di Malaysia adalah 7 jam. Walaupun dapat kita lihat di sini, perbezaannya hanyalah 1 jam, tetapi yang kelebihan di Korea adalah pelajar akan mengikuti kelas hagwon seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi selepas tamatnya persekolahan formal. Seterusnya, dari segi penilaian akademik, di Korea pihak Kementerian Pendidikan menggunakan sistem peperiksaan College Scholastic Aptitude CSAT, manakala di Malaysia dikelola oleh KPM melalui 3 peperiksaan utama iaitu UPSR, PT3 dan SPM. Sistem penilaian berasaskan peperiksaan untuk mengukur standard kefahaman pelajar. Seterusnya adalah aspek penggunaan teknologi. Di Korea penggunaannya telah lama dikuatkuasakan dan diwajibkan, manakala di Malaysia gerakan teknologi berkembang sejak Malaysia mengamalkan sistem pendidikan berkurikulum peringkat sekolah yang terbahagi kepada dua iaitu kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Seterusnya adalah objektif pendidikan. Di Korea, objektif pendidikan dia adalah untuk memberikan pengetahuan asas sebagai tanda menanam kemahiran dalam diri ke arah pembangunan dan semangat cinta akan negara. Manakala di Malaysia pula objektif pendidikan adalah memperkembangkan potensi modal insan individu yang seimbang meliputi aspek intelek, rohani, jasmani, emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan rukun negara. Baiklah, akhir sekali peneraju institusi pendidikan di Korea tidak sama dengan Malaysia. Hal ini dikatakan kerana biasiswa dan bantuan kewangan disediakan dan diuruskan oleh Hagwon iaitu sebuah institusi swasta yang menjadi sebuah pendidikan tambahan bagi pelajar selepas menghadiri sekolah formal. Dan untuk Malaysia pula diuruskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang melibatkan dua peringkat iaitu Prasiswaza dan juga Pasca Siswaza. Prasiswaza merangkumi diploma dan sarjana muda, manakala Pasca Siswaza melibatkan sarjana dan doktor falsafah. Secara tuntasnya, pendidikan di Korea Selatan merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia kerana ianya disokong oleh semua pihak dari segi Kementerian Pendidikan, kerajaan, ibu bapa, guru dan pelajar itu sendiri. Mereka semua bersama-sama menggerakkan sistem pendidikan di negara Korea untuk pelajar agar mereka dapat pendidikan yang baik dan negara semakin maju. Sikap pelajar yang sopan dan hormat kepada guru juga telah menjadi salah satu contoh bahawa sebagai pelajar kita hendaklah menghormati guru kerana tanpa guru pelajar tidak mendapat ilmu yang secukupnya dan tidak berkat. Oleh hal yang demikian, Malaysia patut mencontohi dan meletakkan penanda aras terhadap sesebuah negara maju yang tahap pendidikannya boleh dijadikan sasaran dan contoh untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya tentang sistem pendidikan di Korea Selatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.